Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua followers. Tanya Dr. Said. Saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Kudri. Hari ini saya akan berbincang tentang satu topik. Topik ni ramai orang tanya saya. Apa dia? Kurus tapi kolesterol dia tinggi. Inilah satu orang kata mitos. Ramai orang di luar sana yang anggapkan badan mereka kurus, BMI dia cantik, mungkin 20 ke macam tu. Tapi bila cek darah tengok-tengok, wih, kolesterol tinggi. Apa cerita? So hari ni saya akan kupaskan tentang topik ini. Kenapa badan saya kurus tapi kolesterol saya tinggi, kan? Okey, right. Mula-mula lebih kurang lah saya ceritakan statistik lah. So saya ada baru ni terbaca statistik yang terkini daripada Kementerian Kesihatan tahun 2019 lah, dia punya terkini pun kan. Dinyatakan bahawa 4 dari 10 rakyat Malaysia yang dewasa, selalu 18 tahun ke atas lah tu, 4 daripada 10 mempunyai masalah kolesterol tinggi. Hui, ramai tu kalau kira lebih kurang separuh lah kan. Lebih kurang separuh. Dan masalahnya sekitar 30 hingga 40% daripada mereka tak sedar pun mereka ada kolesterol tinggi. Ini bahaya tak? Sini nak kena hurai lah tu. Dan kalau ikut jantina pula, prevalence ataupun kelaziman dia, wanita menang daripada lelaki. Mujur lelaki kan. Wanita menang. Tak apalah wanita menang kolesterol tinggi. Okey. Sorry untuk para wanita sekian. Tapi anda punya prevalence tu sekitar 45%. Okey, daripada wanita ada kolesterol tinggi. Wow. Dan manakala lelaki 32%. Beza tu. Okey. Sebab tu kalau campur-campur dua tolak lebih kurang 40% daripada rakyat Malaysia mempunyai masalah kolesterol tinggi. Right. Nak tanya dulu, tahu tak apa tu kolesterol? Kenapa kadang-kadang setengah orang kata kolesterol tu lemak. Betul ke lemak tu kolesterol? Sudah. Dah tak kena jawab. Okey, saya ceritakan Okey, sebenarnya kita kena faham kolesterol, kita lemak dulu lah. Lemak ni adalah makanan. Dia makronutrisi. Maksudnya kita tahu makanan kita ada jenis apa? Ada karbohidrat, lepas tu ada protein, ada lemak. Lemak tu lemak makanan. Tapi janganlah pula kita makan kolesterol macam tu. Sebab kolesterol ini kena faham dia 75% kolesterol dihasilkan dalam hati. Hati kita, hati dekat sini, dia buat 75%. Tak semestinya kita makan. Dan cuma 25% saja kolesterol yang datangnya daripada diet makanan. Maksudnya, tak semua kolesterol yang ada dalam darah kita itu datangnya daripada makanan. Sebab badan kita memang proses menghasilkan kolesterol itu. Tapi orang kata kolesterol bahaya. Kenapa hati menghasilkan kolesterol? Ini jawapan dia. Sebenarnya kolesterol ni sangat-sangat penting. Kolesterol ni sangat-sangat penting. Tapi terlebih dia juga bahaya jugalah. Jadi saya akan cerita apa supaya anda mudah faham. Okay? Kenapa masalah kolesterol ni masalah sejagat. Tapi bagi saya taklah masalah sejagat kecuali anda buatkan dia jadi masalah. Apa dia? Sebentar. Tapi sebelum tu biarlah saya ceritakan. Okey, kolesterol ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Dengan kolesterol ni lah, dengan kolesterol ya, kita ataupun badan kita yang terdiri daripada sekitar 37.3 trilion sel. Sel ni benda halus yang membuat badan kita ni kan. Sel ni dia punya kulit tu, membran dia tu ataupun kulit dia tu terdiri daripada kolesterol. Maksud kalau kolesterol tak ada, kita tak dapat membentuk sel-sel baru. So memang kolesterol tu penting. Tak ada kolesterol mati kan. Habis sel tu mati lagi kita. Dah tak boleh buat sel-sel baru kan. So satu lagi yang dia juga sangat-sangat penting ialah dia bertanggungjawab untuk menghasilkan vitamin apa? D. Walaupun kita tahu orang katalah vitamin D itu adalah matahari. Tapi of course matahari saja yang duduk bawah kulit kita ni ya, UVB yang diperlukan untuk buat kolesterol tu, yang buat vitamin D tu yang duduk bawah kulit kita namanya ialah cabangnya daripada kolesterol. So kalau tak ada kolesterol,
badan kita pun tak boleh buat vitamin D. Yang sekarang ni sangat-sangat popular. Sebab apa? Vitamin D ni boleh meningkatkan sistem imun badan. Sangat-sangat penting tu kan. Di samping tu banyaklah fungsi-fungsi vitamin D, right? Kemudian kortison contohnya. Ini juga penting sebab tak ada kolesterol, hormon-hormon ni tak boleh dihasilkan. Bayangkan. So sebenarnya sebab itulah hati kita memastikan kalau kita kurang makan kolesterol, dia hasilkan lebih. Kurang. Okay? Right. Dan satu lagi yang kita kena faham, kolesterol juga bertanggungjawab untuk menghasilkan jus. Bukan jus lah, lebih kurang cecair hempedu. Okay? Cecair hempedu ni banyaklah tugasnya untuk enzim, penghadaman dan lain-lain. Dan kita nampak kolesterol juga penting sebagai tujuan dia untuk fungsi otak dan juga fungsi memori. Tak ada kolesterol pun tak cekap juga memori. Tapi Kenapa kolesterol disalahkan? Kenapa kolesterol ni kita nampak macam suatu benda yang takut? Sebenarnya kita kena faham kolesterol ni kita bahagikan kepada kolesterol yang baik dan jahat. Itu istilah sains. Okay? Saya akan ceritakan kita lukis-lukis sikit. Dia ada kolesterol baik. Dan nama kolesterol baik ini adalah apa? HDL. Dan dia ada kolesterol jahat. Dan nama kolesterol jahat ni adalah lebih kurang LDL dan VLDL lah. Okay. Sebenarnya banyak lagi. Saya akan permudahkan supaya anda mudah faham apa yang saya maksudkan baik dan tak baik tu. Sebenarnya HDL ni nama penuh ataupun LDL ni nama penuhnya. HDL ni High Density Lipoprotein. Nampak? High Density Lipoprotein. Manakala LDL ni adalah Low Density Lipoprotein, VLDL adalah Very Low Density Lipoprotein. Orang akan tanya saya, mana kolesterol ni ke situ tak tulis pun? Kan? Sebenarnya ini adalah ejen pengangkut kolesterol duduk dalam dia. Nak katakan macam bas lah angkut kolesterol tu kan. Okey, apa yang saya boleh katakan ialah ini saya lukis. Okeylah saya cerita. Hati kita bila dia proses kolesterol, okey, kolesterol yang mengalir ke dalam darah kita. Apa yang mengalir kolesterol dan mengalir dalam darah kita namanya LDL ataupun VLDL. Tetapi itu bas yang mengangkut kolesterol daripada hati itu pergi ke tempat-tempat lain. Tetapi daripada tempat-tempat lain, tak kira lah kaki ke tangan ke otak ke, kolesterol tu diangkut semula ke hati untuk diproses. Namanya HDL. Sebab tu bila HDL tinggi, banyaklah kolesterol diangkut balik kepada hati. Dan ini kita nampak dia lebih selamat dan sebab tu digelarkan kolesterol baik. Tapi kalau lebih banyak kolesterol diangkut kepada semua tempat dalam badan kita, lebih banyak kemungkinan ini boleh menyebabkan penyumbatan dan sebagainya. Sebab tu namanya kolesterol jahat. Bagi saya baik dan jahat tu relatif nak memudahkan anda faham. Sebenarnya bagi saya VLDL dan LDL tu lah kolesterol yang digunakan. Sementara HDL tu adalah kolesterol yang diangkut balik. Kan? Faham? Kalau faham, saya akan lukis rajah. Sebab kolesterol ni banyak orang kaitkan dengan apa tahu? Dengan penyumbatan salur darah. Namanya arteriosklerosis. Tak payah hafal lah tu. Cuma saya cakap salur darah tersumbat. Yang kita bimbang sumbat kat mana? Kalau tersumbat dekat jantung, kena sakit jantung. Tersumbat dekat saluran darah ke otak, menyebabkan stroke. So, kenapa dia tersumbat? Ini yang kita harus study. Ini yang kita harus tahu. Right. So, saya bagi contoh saya lukiskan salur darah. Salur darah macam ni lah lebih kurang bentuknya. Kan? Kemudian saya lukiskan hati.
Okey, hati dia bentuk macam tu. Okey, ini adalah hati. Okey, sekali lagi saya cakap, kolesterol yang diangkut daripada hati pergi ke salur darah, namanya apa? LDL, VLDL. Kan? Kalau salur darah balik ke hati, namanya adalah HDL. Okey, saya rasa setakat tu anda dah faham kan? Lebih kurang lah. So, apa yang berlaku sebenarnya? So, disebabkan oleh masalah tertentu, sama ada radikal bebas ataupun keradangan kronik, kadang-kadang di dalam salur darah kita ni, dia berlaku keradangan sampaikan menjemput kecederaan. Contohlah, saya buat keradangan, macam merah itu kan. Alah, pen pun dah tak ada itu. Okey, right. So, apa dia keradangan tu? Macam anda kena tampal lapuk merah pipi dia tu lah. Itu keradangan lah tu kan. Bayangkan dia berlaku dalam salur darah. So, kalau luka, apa yang kita akan tempek dekat luka tu? Lebih kurang macam elastoplas lah, plaster kan. Okey, plaster tu sebenarnya adalah kolesterol tadi. Dia akan menempel di bahagian keradangan tadi. Sepatutnya kolesterol ni baik. Bila ada keradangan, nak elakkan daripada keradangan tu menjadi lebih parah, dia menempel sebagai plaster. Right. Cuma masalahnya, apabila dia bertempel dekat situ, bila berlaku lagi sejenis proses kita panggil lipid peroxidation, ataupun disebabkan oleh radikal bebas yang banyak dalam badan. Nanti saya akan cerita apa benda radikal bebas kan. Yang banyak dalam badan kita menyebabkan kolesterol ni mula-mula tujuannya niat murni ikhlas kan, tiba-tiba dia jadi lendir, melekit-lekit. So apa yang akan terjadi? Mulalah macam-macam mula bertempel dekat sini. Antaranya seperti kalsium, seperti platelet, lepas tu kolesterol lagi. Kan bertempel, maka benda ni akan jadi lagi besar, dan akhir sekali menyebabkan salur darah dah jadi tersumbat. Itulah puncanya. Right. So, saya nak tanya anda. Cuba jawab. Yang salah di sini, kolesterol ke keradangan? Yang mana salah? Kolesterol ataupun keradangan? Ataupun radikal bebas lah, toksin-toksin tadi. So, sudah tentu jawapannya, yang menjadi masalah punca sejagat ni adalah keradangan. Right. So, apa yang akan kita lihat? Kalau keradangan ni bukan saja kat sini, ada kat sini, selalu sini, sana lah, penuh dalam badan kita semua berada dalam keadaan kronik, sudah tentu lebih banyak kolesterol harus diangkut untuk nak bertempel kat situ. Sebab tu bila keradangan tinggi, LDL pun akan tinggi sebab dia akan mengangkut kolesterol untuk bertempel dekat sini. Manakala sebab kolesterol tu semua dah diguna untuk bertempel dekat sini, sebab tu kolesterol yang diangkat balik ke hati pun semakin kurang. Faham tak? So ini masalah yang kita alami kalau kita ada keradangan kronik yang tinggi. Kalau kita ada ejen-ejen radikal bebas, free radicals dalam badan kita yang tinggi. Right? Sekali lagi saya tanya, salahnya siapa? Salahnya apa? Kolesterol ataupun keradangan tadi? Salahnya keradangan. Okay? Right. So, bayangkan kalau keradangan tu dah semakin kurang. Keradangan dah semakin kurang. Apa yang akan berlaku kepada kolesterol? Sebab keradangan dah semakin kurang, tak banyak lagi kolesterol yang perlu bertempel dekat salur darah ni, dan tak banyak lagi dia perlu digunakan. Sebab tu dia akan signal kepada hati kita, weh, tak payahlah hasil banyak sangat kolesterol, tak payahlah angkut banyak sangat kolesterol. Sebab tu LDL ni akan jadi rendah. Manakala sebab kolesterol yang diangkut sini tak digunakan, sebab dia cari mana aku nak bertempel ni, tak ada keradangan pun. So maka lebih banyak kolesterol akan diangkut di hati, maka HDL akan menjadi tinggi. Okey? Ini
satu penjelasan yang orang kata skematik lah, sangat-sangat simple supaya anda faham apa permasalahan sekarang. Kalau nak sihat, nak HDL anda tinggi, nak LDL anda rendah, apa yang anda perlu buat sebenarnya ialah untuk mewujudkan keadaan keradangan yang rendah. So, kalau masalah keradangan tu rendah, insyaAllah kolesterol tu tak memberi masalah besar sangat. Okay. So, kalau faham macam tu, tapi ada setengah-setengah golongan. Ini terutamanya geng-geng kurus yang kolesterol dia masih tinggi. Walaupun dia exercise dan sebagainya, kenapa dia berlaku tinggi? Ini disebabkan oleh kebanyakannya disebabkan oleh familiar ataupun masalah genetik. Okay? Masalah genetik di sebalik dia mempunyai keradangan yang tinggi, tetapi dia juga mempunyai masalah genetik. Genetik yang mana memang buat apa sekalipun memang kolesterol dia tinggi. So ini memang bermasalah, dan bagi mereka-mereka ini, so apabila cek kolesterol, walaupun doktor dah suruh diet, dah suruh senaman, dah buat apa-apa, tengok kolesterol jahat dia masih lagi tinggi. So ini memang akan menyebabkan masalah. Itu bab genetik lah. Tapi banyak juga dikaitkan dengan masalah-masalah lain. Masalah lain yang saya katakan tadi ialah keradangan. Okey, keradangan kronik ni panjang cerita dia. Tak salah saya dah cerita satu bab keradangan kronik sebelum ni. Tapi keradangan kronik ni muncul selalunya disebabkan oleh faktor toksin, faktor pemakanan, faktor tidak senaman, faktor stres, faktor gaya hidup yang tidak sihat, merokok dan sebagainya. Okey, ini akan membuatkan keradangan itu meningkat. So, kalau kita tahu nakkan kolesterol, bacaan kolesterol yang sihat, mudah aja kurangkan keradangan. Tetapi kalau anda dah kurangkan keradangan, anda tengok LDL anda masih lagi tinggi, HDL masih lagi rendah, mungkin anda perlu dibantu dengan ubat-ubatan. Okey. Right. So macam mana nak kurangkan keradangan? Apa yang menjadi masalah mereka yang mempunyai masalah keradangan, ataupun apa yang menjadi masalah dekat sini? Macam saya katakan, dekat sini masalah utamanya ialah radikal bebas. Radikal bebas ni memang kita tak boleh lah, sebab dia akan datang daripada pembakaran tenaga. Selalunya badan kita boleh atasi dengan apa? Dengan dia akan diatasi dengan antioksidan. Okey. Badan kita pun menghasilkan antioksidan, tapi sebab keradangan tu banyak sangat, tak boleh nak tolong. Okey. Dan kebetulan apabila usia meningkat, penghasilan antioksidan dalaman badan pun semakin rendah. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan pertolongan antioksidan yang diambil dari luar. Daripada mana banyak ataupun tinggi, kaya dengan makanan yang kaya dengan antioksidan tersebut? Jawabnya ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, right. Tapi di Malaysia ni, saya nak cerita sikit. Dalam kajian statistik juga menunjukkan bahawa 95% rakyat Malaysia tidak cukup mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Ini yang akan membantutkan usaha untuk melawan penyumbatan salur darah. Cuba bayangkan, kalau biasanya lah saya akan nasihatkan, kalau nak makan nasi, macam mana ukuran dia? Segenggam nasi, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Kan? Okey. Masalahnya rakyat Malaysia kadang-kadang sayur tu tak nampak. Tapak tangan dia pun tak nampak. Maksudnya nasi penuh pinggan dengan lauk, itu aja. Sayurnya hilang entah ke mana. Seorang kata sayur tu pahit lah, inilah itulah kan. Lepas tu buah jauh sekali lah. Kadang-kadang dia kunyah sedikit apple dan sebagainya. So ini sebenarnya satu faktor yang kita boleh atasi. Dan terutamanya bagi mereka yang walaupun dia kurus, jangan lupa untuk makan buah dan sayur-sayuran. Kerana dia mempunyai antioksidan semudah jadi untuk mengelakkan anda mempunyai masalah dengan kolesterol. Okay? Right.
So, satu perkara lagi ialah kita juga kena elakkan. Bagi saya lah, maker-maker yang ada masalah ini, apa masalah utama dalam makanan zaman sekarang yang menyebabkan masalah kolesterol, LDL ni meningkat, keradangan pun meningkat, dan HDL ini menurun. Banyak juga dipengaruhi oleh makanan. So, makanan apa yang sangat-sangat bahaya? Nombor satu yang saya akan letakkan dalam top list yang menyebabkan masalah kolesterol ni bukan lemak, tetapi adalah gula ataupun fruktosa. Ini dia mungkin wujud dalam bentuk pengambilan gula yang berlebihan ataupun pengambilan pemanis dalam bentuk high fructose corn syrup. Right. Ini yang menjadi penyangaknya. Sebab apa? Fruktosa ni, gula ni kita kena faham dia terdiri daripada glukosa dan fruktosa. Glukosa ni badan kita boleh guna untuk menghasilkan tenaga. Fruktosa ni badan kita tak boleh pakai. So, fruktosa ni akan dihantar ke hati, dan hati akan metabolize fruktosa ni sampaikan terwujudnya VLDL yang tinggi dan keradangan kronik yang semakin mengancam. Okay, so nombor satu yang anda harus elakkan gula dan juga high fructose corn syrup. Orang kata fruktos ni bukan gula buah ke? Betul lah, fruktos tu gula buah. Tapi kalau nak makan fruktos, jangan dalam bentuk tambahan, makan dalam bentuk buah. Dia dah dipackage-kan, dah dijadikan Allah supaya sebab fruktosa ni sedap. Dia sedap. Fruktosa ni sedap. So Allah dah jadikan makanan kita ni sedap, buah ni sedap. Tapi dia dah package-kan dalam buah tu sendiri dengan zat phytonutrisinya, dengan antioksidannya, dengan seratnya untuk mengatasi masalah fruktosa tadi. So benda tu neutral, dia 0-0, kan? So tak ada masalah. Tapi masalah dia kita tambah gula dalam macam-macam masakan, macam-macam makanan. Ini yang menjadi masalah utama untuk kolesterol. Okay, right. Nombor 2, selain daripada gula tadi, saya tulis ni gula, ialah apa yang kita panggil sebagai trans fat. Ini memang lemak trans ni, dia adalah lemak jadian. Maksudnya lemak yang manusia cipta. Bagaimana dia sumbat dengan proses penghilangan ni, dia sumbat molekul hidrogen dalam lemak tadi menjadikan dia trans fat. Dan sebab apa dia sumbat? Sebab trans fat ni adalah bentuk yang lebih tahan lama. Trans fat ni digunakan dalam industri makanan. Trans fat ni dia tak betul sangat, dia tak cair sangat, dia mudah digunakan. Banyaklah. Contoh trans fat yang utama ialah apa? Margarin. So bayangkan berapa banyak margarin ada dalam makanan-makanan, kuih-muih, pastry di luar sana. So kebanyakan orang kata pemakanan luaran tu ada trans fat. Dan trans fat ni kita tahu dan kita faham boleh menyebabkan kolesterol jahat naik dan juga boleh menyebabkan keradangan. Okay, right. Kalau tahu dua perkara ni lah yang paling bagi saya top of the list. Top of the list anda harus elakkan kalau nak kolesterol ni rendah. Okay, satu lagi masalah yang selain ada dua ni, ada juga yang kaedah kita menyediakan makanan ataupun apa yang kita panggil sekarang makanan bergoreng. Okay, makanan bergoreng, makanan yang di barbecue, yang ditedahkan kepada suhu yang panas dengan cepat. Terutamalah tak kira lah sama ada goreng ke barbecue ke ataupun dipanggang ke, yang panas yang cepat, okay, yang kering, dia akan menghasilkan sejenis benda yang namanya AGE, Advanced Glycation End Product. Dan kita tahu Advanced Glycation End Product bila masuk dalam badan kita, kalau sikit tak apa, tapi bila dah banyak, badan kita tak dapat nak proses, dia tak dapat nak keluarkan dengan baik. So AGE ini bersifat keradangan. Maksudnya dia akan meningkatkan lagi keradangan. Okay, so macam mana nak masak makanan untuk mereka-mereka
yang nak elakkan kolesterol ni, dia kena masak makanan berkuah, bersteam. Dan ini kita dapati dapat mengurangkan tahap AG. Saya pernah bentangkan sebelum ni, kalau kita ambil kepak ayam tu, okay, kita goreng, kepak ayam ni akan menghasilkan sekitar 15,000 unit AGE. Okay, manakala kalau kita masak melalui macam kita masak kuah, berkuah lah, sup ke apa ke, dia cuma 1,000 saja. Maksudnya dengan menggorengkan makanan anda, dia dapat meningkatkan penghasilan AG ataupun bahan yang menyebabkan keradangan kronik tadi sebanyak 15 kali ganda. Wow, tinggi tu. Okay? Dan bukan itu saja, fruktosa, gula ni juga boleh meningkatkan penghasilan AGE 7 kali lebih mudah daripada makanan-makanan yang lain. Okay? Right. Dan satu perkara yang anda harus juga elakkan, samping 3 benda ni, ialah makanan apa? Yang makanan terproses, dan juga junk food. Okay, of course, kita tahu makanan-makanan terproses dan junk food ini semuanya boleh menyebabkan keradangan semakin naik. Kalau anda sayangkan badan anda, nak elakkan daripada keradangan kronik meningkat dan hingga menyebabkan bertempiknya kolesterol dekat situ, ini harus dijaga. Bukan saya kata tak boleh makan langsung, sikit-sikit terkawal bolehlah, tapi elok tolak ke tepi, kan? Okey, right. So, apa tips lain yang saya boleh kongsikan di sebalik ini ialah satu lagi, elakkan daripada berlaku keradangan dengan cara yang lain. Sebab tu, kalau anda mempunyai masalah kolesterol, perkara yang pertama yang harus diubah ialah gaya hidup. So, apa gaya hidup yang sangat-sangat penting? Apa gaya hidup yang sangat-sangat penting? Bagi saya rumuskan sikit saja. Sebab yang ini pun mudah diikuti. Nombor 1, harus bersenam secara istiqomah. Bila sebut senaman dia, masing-masing dah tepuk dahi. Allah, insya-Allah. Ini masalah tu kan. Sebab selalunya bila nak bersenam dia ada saja alasan yang kita fikirkan. Alah hujan lah, alah penat lah, duduk kejap lah, layan Astro kejap lah, layan Netflix kejap lah, lama-lama tak jadi terus. So ini tak sihat. Jangan fikir badan anda kurus, anda tidak ada keradangan kronik. Sebab orang kurus pun makan benda-benda ni, kan? Sebab tu nak cancel balik benda ni, anda harus bersenam secara istiqomah. Senaman yang paling elok, senaman yang moderate. Jangan terlalu orang kata over, kan? Senaman over juga boleh meningkatkan keradangan. Over tu macam maraton ke, yang terlajak lah. Jangan terlajak. Kita bersederhana, kan? So itu yang paling baik. Nombor 2, yang harus jaga, dan saya kata benda ni mudah, tidur dengan cukup 7 hingga 8 jam seharian. Sebab waktu kita tidur itu sebenarnya badan kita repair dalaman kerosakan-kerosakan yang berlaku semalamnya. Ini tidur tak cukup, tak sempat nak repair, lepas tu anda dah jaga, lepas tu buat kerosakan lagi. Lama-lama bertimbun kerosakan tu, jadilah keradangan. Okey, tidur kena cukup 7 hingga 8 jam. Kemudian apa lagi? Stres, cuba kontrol. Elakkan dari marah, senyum selalu, sunnah kan? So ini juga boleh menurunkan keradangan. Di samping itu, penting juga ialah kita kena faham makanan memainkan peranan. So ini adalah perkara yang penting. Di samping itu, macam saya katakan, 95% rakyat Malaysia tidak makan cukup buah dan cukup sayuran. Maka tingkatkan pengambilan buah dan sayuran anda. Dan satu perkara lagi, sebab nak ikut follow benda ni, zaman sekarang memang susah lah kan. Saya tak nafikan, zaman tahun mungkin dulu-dulu kita tak ada proses food. Kalau nak makan, kita makan kat rumah. Masakannya pun cara masakan yang orang kata yang sihat. So ini semua bagus. Cuma sekarang susah nak macam tu. Kita capai aja apa yang boleh masuk dalam mulut kan. Kadang-kadang tak sempat asas, ni segera je kita makan. So itu semua penuh dengan bahan keradangan. Dan kita sumbat lagi dah badan kita berada dalam keadaan keradangan, kita sumbat lagi bahan keradangan. Apalah nak jadi, kan? So ini yang harus kita elakkan. Nak elakkan, bagi saya zaman moden ini adalah sangat logik. Kalau anda ambil makanan tambahan
Okay, makanan tambahan berbentuk antioksidan. Dan ini anda amalkan bukan tunggu umur 40-50. Anda amalkan daripada muda. Walaupun contohnya anda makan vitamin C 500mg ataupun 1000mg sehari, amalkan secara berterusan, kesannya anda tak nampak waktu muda, kesannya anda nampak waktu anda berusia nanti. Kadang-kadang kawan anda semua dah jantung dia dah tersumbat, apa benda dia tersumbat, anda masih okey lagi keadaan jantung. So ini yang perlu juga kita consider zaman sekarang, yang memang zaman kita tak dapat elakkan radikal-radikal bebas yang memang daripada segala sudut menyerang badan kita, menyebabkan kemerosotan diri dan juga menyebabkan penyumbatan salur darah, dan bukan masalah kolesterol sebenarnya. Okay, so itulah pesanan saya pada hari ini. So anak-anak muda, okay, bagi saya sangat-sangat penting untuk anda sedar sekarang, kalau ada, bukan kalau ada lah, harus ada bajet untuk kesihatan. Okay, selalu kita ada bajet apa? Bajet untuk bayar bil elektrik, untuk bil air, untuk bil telefon, kan? Wujudkan juga bajet untuk kesihatan. Tak kira lah, mungkin bermula dengan suplemen yang mudah, suplemen yang orang kata mudah didapati lah, vitamin C dan apa segalanya. Well, itu tujuan dia untuk anda sihat di waktu akan datang. Makan waktu tu tak jadi apa, dimakan masa akan datang, insyaAllah akan anda rasa kesannya. So itu saya punya nasihat kepada anda semua. Nak sihat, jaga makanan ni, elakkan makan buah, makan sayur. Kalau anda tak berupaya, cuba jaga gaya hidup sihat dan tambahkan sikit dalam bajet kesihatan anda pengambilan antioksidan yang berkualiti. Itu ayat dia, berkualiti. Dan dapat approval KKM lah, itu sudah tentu. Dan halal jakir. So saya harap anda faham, bila anda kurus, tak semestinya kolesterol anda tinggi. Kajian menunjukkan bahawa 20 hingga 25% mereka-mereka yang mempunyai kolesterol tinggi sebenarnya badan mereka kurus. Kenapa benda ini berlaku? Sebab badan anda terdedah kepada keradangan yang tinggi. Nak atasi, cuba elakkan permasalahan yang menyebabkan keradangan. InsyaAllah dengan mungkin istiqomah berjalan kaki 30 minit sehari, saya yakin ini sangat-sangat boleh membantu untuk menurunkan kolesterol anda. Okay, sekian dulu daripada saya pada hari ini. Kita kurus dan kolesterol, insyaAllah minggu depan kita berjumpa dalam topik yang lain. Tapi satu perkara lagi saya nak pesan untuk mereka yang kurus, kolesterol tinggi, ada masalah darah tinggi dan juga diabetes. Wah, ini sangat-sangat bahaya sebab dia boleh menjurus anda kepada sakit apa? Sakit jantung. Right. Kalau takut, anda kena faham apa itu diabetes. So saya ajak anda, saya pun ada page yang saya fokus kepada diabetes saja. Type pada search tu hidup bahagia tanpa diabetes, anda join. Dalam tu ada beratus video saya yang cerita tentang apa dia itu diabetes, bagaimana nak atasi diabetes supaya anda boleh hidup bahagia tanpa diabetes. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan. Kalau anda rasa apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, mengapa tidak tekan butang like dan share. Okay, right? So insyaAllah kita berjumpa lagi. SKB Care for you. Hidup kembali bererti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.